Selamat kembali ke Exam Live di ruang lanjutan lokal. Sekarang ni saya dah pun jemput masuk Zul Razak untuk sesi sejam beliau yang seterusnya. Hai Zul, apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum Rina. Waalaikumsalam. Okey Zul, so macam mana pasaran untuk hari ni? Silakan Zul. Jadi hari ini tumpuan of course kepada dua event. Satu adalah Bank of Canada, satu lagi yang besar dia adalah kepada Federal Reserve FOMC pada tengah malam kita nanti ya. Jadi pergerakan pada untuk pasaran pada waktu ni agak muted. Kita nampak some profit taking daripada move yang berlaku pada sepanjang minggu ni dan pada hujung minggu lepas, di mana kita nampak some US dollar punya kelemahan ya. Itu menunjukkan bahawa some profit taking lah selepas kekuatan US dollar sejak akhir minggu lepas dan pada awal minggu ni ya. So itu menunjukkan persiapan pasaran ke arah FOMC, di mana pelabur menjangkakan FOMC akan mengumumkan satu forward guidance ke arah mesyuarat dia untuk March, di mana March pasaran menjangkakan Fed akan menaikkan kadar polisi serta mengetatkan lagi pembelian mengurangkan lagi pembelian aset dalam pasaran ya. Jadi itu yang sedang berlaku dalam pasaran sekarang Irina, di mana market sedang menunggu kepada FOMC, persiapan untuk FOMC pada tengah malam kita nanti Irina. Alright, thank you Zul. So untuk hari ni ada satu je sesi Zul sekarang jam 3 sampai 4. Sebab malam ni kita ada rancangan istimewa Follow the Bull Show. So anda kena join lah sesi kita malam ni bersama dengan saya, Zul dan juga Imran, dengan topik global dan risiko geopolitik. So kalau nak tahu dengan lebih lanjut boleh join lah malam ni jam 8 malam. Okay, so Zul dah ready untuk sesi Zul? Ready dah. Silakan Zul. Thank you Rina. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam Pian. Bersama saya Zulkifli Zul Razak dalam satu sesi seorang-seorang malam nanti pada jam 8, insya-Allah saya akan ada sesi bersama dengan Imran, bersama dengan Irina, Follow the Bull Show. Jadi malam nanti kita akan tinjau kepada topik besar dalam pasaran. Jadi untuk petang ni kita akan lihat kepada yang lebih apa yang sedang berlaku sekarang dan apa peluang dagangan yang kita sedang tunggu ya. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan. Selamat siang Sumbi. Dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap leverage tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan beban asal. Oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan ya. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sedebat lebih daripada 20 tahun. Kita lihat kepada apa yang sedang apa yang ada dalam kalender dalam pasaran ya. Seperti saya sebut bersama Irina tadi, of course tumpuan pada hari ini ya kepada FOMC. Tapi jangan lupa sesi Eropah agak senyap, nothing much dalam sesi Eropah. Kita ada 10-year bond dekat Germany ya, 10-year, nama bond dia bond BUND ya. Pada petang nantilah, sebentar lagi lah. Dia tak ada satu masa yang khusus untuk dia. Itu adalah untuk Germany punya bond. Kita ada Bank of Canada dijangka mengekalkan polisi pada malam ini, mengekalkan kadar faedah 0.25 sebabnya dia dah keluar daripada pembelian aset dia. Itu dah berlaku. Tumpuan of course kepada US pada malam ini ya. Di mana pasaran menjangkakan FOMC malam ini akan mengeluarkan kenyataan yang lebih hawkish, yang bermakna dia akan mengetatkan ya, dia tak ubah polisi dia cuma bahasa dia memberikan forward guidance ya. Itu yang sedang ditunggu oleh pasaran, dan surprise dia kalau FOMC malam ni mengeluarkan kenyataan yang dovish. Itu surprise dia. Waalaikumsalam Fifi. Jadi kita lihat kepada chart apa yang kita sedang lihat, apa yang kita sedang nampak sekarang. Some interesting move dalam pasaran.
untuk indeks saya berdasarkan struktur semasa saya tak dapat habiskan 4 ni di sini. Saya tak dapat habiskan dia dekat sini sebab kita ada few indices dekat Asia. Tetapi kalau kita lihat kepada struktur lain, contohnya macam Dow ni, A yang dekat S&P 500 tadi dah break di sini So maksudnya kita jangkakan kat sini akan ada 5 wave dalam diagonal move, extension dalam satu, dan kita akan ada diagonal move sebelum pergerakan meneruskan satu lagi kaki ke bawah. Itu yang kita nampak berdasarkan struktur semasa. Ada peluang tak? Tak ada. Yang nampak, yang memberikan apabila di sini melakukan correction yang lebih besar, itu memberikan kita apa yang kita tunggu kepada FTSE. Ni yang kita cerita kepada FTSE Jadi berdasarkan movement dekat indeks yang lain tadi, disebabkan kita ada correction yang lebih besar, kita jangkakan bahawa B sedang terbentuk. So, sekiranya movement semasa ni break low sebelumnya, then kita akan letakkan satu limit order dekat kawasan sini Itu yang ni. Maksudnya kalau anda jangkakan kat sini sebagai satu 5 wave, yang dekat US 500 ni, ini tak dapat lengkap cuma dengan satu struktur. Saya jangkakan dekat sini nanti akan ada extension, sama ada extension 1 ataupun extension 3 antara dua ni. Antara dua ni lah. There will be an extension, sama ada 1 ataupun wave 3 punya extension. Maksudnya dalam ni akan ada pecahan lagi. Dalam ni nanti akan ada pecahan lagi. Sama ada 1 ataupun 3 punya extension. Yang kecil-kecil ni akan ada 1618. Yang kecil-kecil maksudnya dekat M5, M1 yang kecil-kecil tu yang macam ni, movement yang macam ni. Salah satu dia sama ada wave 1 ataupun wave 3 akan ada yang laju. Okey? Itu adalah, tapi bukan untuk anda short. Jangan short dia. Kalau anda ada peluang, sekiranya anda menjangkakan extension dekat indeks, satu struktur, anda boleh cari dekat yen pair sekiranya, ataupun dekat US dollar pair sekiranya ada set up. So, untuk indeks US 500 pun sama, kita jangkakan satu lagi kaki ke atas. Ingat, high yang ini, high yang inilah break out dekat US 30 tadi Ini mungkin boleh jatuh daripada semasa 4 kita kat sini, tetapi selagi dia tak buat benda tu, kita akan letakkan seperti ini Okey, itu adalah untuk indeks JP225. Kita jangkakan ini dah habis sebab dia adalah yang antara yang lemah dan setup yang saya tunggu adalah UK 100 FTSE apabila A ni break dan di sini melakukan 5 wave. Ingat, yang wave 3 ni kena membatalkan kalau kita lihat dekat time frame kecil yang di sini yang ini nanti 1, 2, 3 dia kena batalkan some sort of ni adalah time frame yang amat kecil dia kena batalkan this divergence. Di sini kita nampak ada divergence Jadi maksudnya dekat RSI ni yang wave 3 dekat C nanti kena buat lebih rendah daripada ini. Kena buat lebih rendah daripada sini. Kena buat lebih rendah daripada yang ini. Jadi kalau sini buat 1,
2, 3 dia kena batalkan this low dalam momentum dan 4 dan 5. Sini pun nanti akan ada divergence dekat RSI dia. So kita tunggu kepada pembatalan divergence tu baru anda letak limit order. Faham Fi? Pian? Sunbi? Benda yang kita sentiasa ulang-ulang. So kita tunggu kepada setup untuk FTSE ni sekiranya ini berlaku. Berdasarkan struktur FTSE, kita jangkakan selepas FOMC malam ni, market will be doing this. Maksudnya kenyataan kemungkinan untuk Fed mengumumkan yang lebih agresif. But apabila ini berlaku, apa news akan keluar nanti, Fi? Sekiranya ini berlaku, ini reaksi pasaran. Ingat, news dia akan keluar macam ni. Bila ini naik, oh, price dah price in. Ni dah price in. Itu dalam news. Kalau ini berlaku, itu dalam news. Anda akan tengok berita macam ni. Reaksi awal pasaran short the market, kan, memberikan reaksi kepada kenyataan FOMC. Lepas tu, the action, the price, the statement has been priced in, dan kita ada market naik balik. Ni lah dengar. Benda-benda tu COVID melanda. Sebab itu don't trade based on the news. Anda trade kepada struktur berulang. Kalau dia ikut seperti yang kita buat, yang kita tandakan, kita trade. Kalau dia tak ikut seperti kita tandakan, jangan trade. Itu je. Kan? Don't trade the news. Kalau anda pernah terlibat dalam editorial, dalam news, anda akan faham kenapa don't trade the news. Because apa angle, apa anda nak jadikan headline, it open to interpretation ataupun kepada manipulation. Jaga-jaga sikit. Saya pernah menjadi seorang assistant managing editor. Saya faham sangat benda ni. Putin. So don't do it. Don't do it. Okay, USD JPY ini adalah W. Saya malas nak lukis yang kecil-kecil ni. Ini WX. Okay, ini A, ini B, dan ini C, dan itu adalah Y sebelum kita jatuh ke bawah. Yang ini nanti basically dalam pasaran adalah yen dynamic. Dalam yang kecil H1 ke bawah. Okey, yang kecil lah. Itu boleh jadi last crypto strength. Crypto tengah buat satu correction yang lebih besar, kan? So apa pun not interested pada level semasa. Level semasa. I'm not interested. Lebih ke bawah lagi. I'm looking around bawah. Saya tak ingat level mana. Saya ada update chart dia, tapi bukan dekat sini. Nanti tanya saya, nanti saya letakkan dekat Discord. Okay, Euro JPY. Okay, Euro JPY. Apabila US dollar JPY sampai dekat dia punya resistance, this will start doing wave 3. Okay, apapun anda trade Euro JPY hanya sekiranya low di sini break. Hanya jika low di sini break. Low ini break. Kalau satu ni break low, then bounce 2 tu anda boleh trade. Okey. Ya, lebih kurang kalau tak silap saya. Anda nampak dah pun kan, Pian? Hanya jika low ini break, anda boleh cari peluang di sini. Kita ada incomplete sequence. Hanya jika satu ni break low. Low ini bukan low tengah-tengah dunia ni. Low ini. Okey? Itu adalah untuk Euro JPY. GBP JPY tak ada apa. Struktur dia tak ada apa.
Ni tak ada apa. Jauh. Kalau nak break ni jauh sini. Kalau nak break, kita cuma ada sequence. Kalau dia break ini, then anda ada sequence yang anda boleh trade. Selagi dia tak break tu tak ada apa-apa. So ada kemungkinan untuk GBP JPY jatuh jauh tau. Ada kemungkinan. Okey, AUD JPY sama. Hanya jika satu di sini break A, then anda ada sequence. Okey, then anda boleh trade. Okey, lain daripada tu, ni tengah-tengah dunia. Ni tengah-tengah dunia. Di langkah sukar. Okey, tak ada apa-apa kat situ. CAD JPY kalau kita tengok struktur jauh sama. Ni amat jauh CAD JPY. Okey, Yen Pair, Euro JPY dekat-dekat. NZD JPY, saya duk lupa. NZD JPY dah ada set up. NZD JPY. Apa kita duk hilang NZD JPY ni? Saya tarik kat sebelah sana lah. NZD JPY. Okey, NZD JPY. Ini dah break. Ini dah break. Okey, anda ada incomplete sequence ke bawah. Ni maksud saya. Anda ada incomplete sequence ke bawah ini. Baik. Anda ada incomplete sequence di bawah ini. Okey, ini dah break. So, di time frame kecil, anda boleh trade sekiranya anda nampak pembetulan kepada struktur ini. Okey? Hanya jika itu berlaku. So, maksudnya di H1, apabila anda nampak RSI ini, RSI ini break. Okey, maksudnya anda nampak yang besar macam ni. Break channel. The whole thing ni daripada atas ni, break channel. Anda nampak break channel, dia kena break channel. Anda tariklah satu trend line itu je. Tariklah daripada high kat sini, tarik je dia. Anda nak momentum dia break. Then anda start mengira 3. 1, 2, 3. Then anda short daripada sini. Tarik trend line je. Itu je. Okey. Itu adalah untuk New Zealand dollar JPY. Okey. Struktur sama, setup yang sama untuk New Zealand dollar US dollar. Okey. So mungkin kita ini awal sikit, ini akan extend. Apapun, kalau anda lihat sekarang ni, yang ini daripada high di sini. Okey. Dia masih belum lagi breakout untuk momentum dia. So ini mungkin ke bawah lagi, ini extend 1, 2, 3, 4, 5. Tunggu sampai dia buat benda ni. Selagi ini tak break, kalau dia buat ke atas pun, anda akan tandakan ini sebagai 4. Ingat, wave 2 sifat dia reset channel. Wave 4 break channel, sama. Channel tarik je. Tarik daripada high tu, kat mana yang paling tinggi dia, tarik je. Selagi dia buat benda ni, itu wave 4. Maksudnya kat sini kan, anda letakkan sebagai whatever, anda extendkan 1, 2, anda extendkan 3 ni kat sini, 4 ni kat sini, ini wave 5, ini habiskan 3, ini wave 4, dan anda tunggu ke bawah untuk wave 5, barulah anda, selagi dia tak break channel. Faham tak? Yang paling susah nak buat dalam elite wave, bukannya pasal correction. Yang paling susah nak buat dalam elite wave adalah benda ni. Kalau anda tak masukkan indikator, anda mustahil nak buat dia. Yang tu dah nampak kan, Pian? Sunbi, yang pasal momentum ni, asas dia, saya buka dalam ni.
mana-manalah motif korektif. Dan semua dalam nota. Mana nota kita? Okey, ni semua dalam nota. Mana dia? Dalam ni. Okey, break channel lekuk 4, lekuk 2, oscillator. Okey, anda pegang yang tu, anda tak banyak kena false. Yang itu risk dia anda terlepas. Kalau tak ada oscillator ni, ya, saya mustahil untuk saya lukis. Selagi dia tak break, selagi tu kita belum katakan dia wave 2 ataupun wave 4. Ya. Satu saya New Zealand dollar ni, saya buat macam ni. Kalau anda lihat AUD US dollar yang ini, tengok AUD US dollar daripada atas ni, kita buat macam ni. Yang ini tak break channel. Kalau dia naik ke atas pun dua. Kalau dia break ke atas, kalau dia ni kalau macam ni kalau yang ini naik ke atas, ini break channel, ini kita terpaksa splitkan dia kepada 1 2 1 2. Tak ada dua indikator ni. Memang payah. Stokastik ni untuk kita tengok full reset. Okey, saya terpaksa jadikan ini sebagai 1 2. Kalau tak, kita jadikan ini 1 2 3 4 5. Lepas tu ni dia akan jadi terlalu jauh tau. Maksudnya AUD US dollar ni akan tak seiring dinamik dia lari daripada yang lain. Kalau saya jadikan, maksud saya macam ni Kalau saya jadikan kat sini, satu, dua, tiga, empat, dia lari daripada yang lain. Dia akan ada ekstra satu kaki. Dia akan jadi ekstra satu kaki ke bawah banding dengan seperti NZD US dollar, bandingkan dengan GBP US dollar. Kalau kita tak letak AUD US dollar ni satu kat atas ni, dia akan ada ekstra satu kaki kat bawah. Mana dapat kan? Lain-lain US dollar tengah naik, dia satu ekor mungkin adalah cerita dia, tapi kita ambil yang higher probability, kita katakan bahawa satu ni di belakang ni, kita extendkan wave 3 dia. Jadi anda tunggu kepada yang ini tak ada set up apa pun. Euro US dollar ini tak break low, ni low dia, jadi dia kena break. Satu ni break, baru 1 2, baru trade. Jangan trade setiap lekuk. Itu daily je. Itu yang berbentuk ini kena break lower kat bawah sana, jauh. Ini dalam sideway market. The whole thing ni dalam sideway market, tak ada apa. Okey, sama juga dengan GBP US dollar. Satu ni kena break ini. Nampak sini dah berlaku reset. Ini reset, itu B. Okey, X reset daripada yang ini pula, itu X. Okey. Jadi Euro US dollar, GBP US dollar tak ada apa, AUD US dollar tak ada apa. Yang ada adalah New Zealand dollar US dollar yang dah break. Kalau anda kira lekuk-lekuk dia 1 2 3 4 5 6, ini dah ke-7. Tetapi kalau kita ambil 3 korektif, 3 reset, ini tak lengkap. Jadi kita tak dapat habiskan 7. 8, 9, 10, 11. Nampak tak kiraan dia semua balik kepada 3, 7 dan 11. Everything balik kepada yang
hakiki, yang asas tu. Kalau rajin kira lah. Sebab itu yang AUD tadi saya terpaksa habiskan kat atas ni. Kalau tak dia ada 13. Tak dapat. US dollar CAD, kalau kita tengok structure semasa, X kita mungkin dah habis kat sini. Ini adalah 5 wave. Kita tengoklah. Apa pun anda tak enter apa-apa kat situ. Anda sepatutnya entry sini, dan entry ni dah risk free. Apa dia nak buat situ, sukati dia. I'm not interested. Jadi tak kena. Jadi tak kena kan sini. Okay, ini mungkin 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada divergence. Ini ada divergence. So, ini mungkin 1, 2, 3. Senang sikit. Kalau WXY ni malas nak lukis. 4, 1 lagi low, 5. A, B, C, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau itu berlaku lah, kita tengoklah. Bank of Canada mungkin positif juga pada malam ni. FOMC positif juga. Meriah. Meriah pair ni. Apa pun anda dah risk free, stop loss anda dah kat bawah ni. Dah ambil separuh profit. Ini nampak saya terpaksa force lukisan dia. Ini tak ada divergence tau. Dalam time frame kecil pun, satu atas tu tak ada divergence. Atas ni kan. Yang atas ni, ini tak ada divergence. Jadi ini masih boleh jadi wave 4. Faham tak? Ini masih boleh jadi wave 1. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh jadi macam tu. Minyak nampak naik. Minyak akan extend. Sebab itu kita masih extendkan ke bawah yang ni. Gold saya extendkan wave 5. Commodity kalau nak extension biasa berlaku dalam wave 5. Normally gold kita extendkan ke atas. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi. One more high. 2 lagi high. Untuk gold. Lepas tu nak buy? Tak. Ini tak ada apa. Ini tengah dunia. Gold nothing. Atas boleh, ke bawah boleh. So ini sideways, totally sideways market. Gold, silver, totally sideways market. Yang lebih cantik sebenarnya nak trade adalah silver. Kalau kita tengok silver, yang ini, kaki yang ini pun sama, tak ada divergence. Kita mungkin sedang melihat 4, 1, 2. Dan mungkin ini dah start jatuh. Adakah ini akan extend atau tak extend is quite menjadi tanda tanya. Sebabnya cukup. Ini cukup. Ini saya boleh lukis 1, 2, 3, 4, 5 jatuh ke bawah. Bitcoin sekarang lukis berpandukan instrumen apa? Indeks masih Zul tengok sebagai komoditi. Untuk kaitkan dia kepada ketiga-tiga instrumen, saya kena tengok dia kepada komoditi. Maksudnya dia bukan hanya kepada reacting kepada US dollar ataupun reacting kepada indeks. Sama seperti minyak, sama seperti lain-lain. Saya lihat dia sebagai satu asset class sendiri, tetapi subset of commodity. Sama seperti cotton, sama seperti orange. Okey, tak ada apa. Gold, silver, nothing. Minyak kita extendkan ke atas. Ini adalah 1, 2. Ini mungkin adalah 1, 2 extend ke atas. Ataupun ini 3, 4, extension 5, lepas tu jatuh ke bawah. Minyak, you don't masuk dia pada level semasa. Anda tak pergi buy di atas ni. Faham tak? Kalau anda trader, anda tak pergi buy di atas ni. Tetapi, dia dah break out.
Ni dah breakout. Kita ada full reset. Ini full reset. Breakout channel. So kalau dia betulkan this structure, then kita long dia. Ini cuma berlaku kalau US dollar kuat, indeks sideways, yen kuat ataupun yen sideways. Higher probability adalah US dollar kuat. Kita ada New Zealand dollar, US dollar yang break ke bawah, GBP NZD yang break ke atas. Itu semua US dollar kuat. Structure dia. So, tunggu yang ini untuk minyak. But don't trade minyak. Trade company minyak. Trade benda-benda yang ini. Mana? Trade benda-benda yang ini. Kita nampak Chevron, dia punya semua masih naik ni kan? Saham yang lain-lain semua macam ni. Dia yang energy, financial semua macam ni. Try tengok. Kita dah sebut pasal energy dengan financial tu 2 minggu dah. 10 years bond yield at level yang menarik untuk kita lihat. Kot-kot abang nak selit bagaimana kita nak lihat level gold dan yield sekarang. Tak ada dekat XM. Saya tak dapat nak ceritakan dekat sini. Fee. 10 year yield menaik, lepas tu dia sebabnya basically kepada jangkaan untuk Fed punya aggressive stance. Saya tak minat kripto, saya harap yang ambil kripto pindah balik ke gold. Dia macam ni. If you put into crypto is a very volatile punya instrument. Sekiranya anda letakkan your bread and butter kat situ, maksudnya duit yang anda perlu, then you will suffer. Sebaliknya kalau anda letakkan wang yang fund yang anda memang lebihan, you don't care. Faham tak? To me, diversification is good provided you know what you are in. Kepada apa yang anda. Sama juga kalau anda melabur kepada gold, anda tak lihat dia sebagai shorter term. Anda kena lihat dia maybe 3 tahun, paling pendek 5 tahun, 10 tahun. Anda tak dapat tengok dia untuk, saya letakkan dia dan minggu depan saya withdraw. Anda akan rugi kepada spread dia. Ada banyak sebenarnya. So bagi saya, it all depend kepada your source, duit yang anda guna dan instrumen apa yang anda letak. Ini kita bincangkan minggu depan. Minggu depan kita banyak cerita benda ni. So apa pun, saya minat untuk nak cari kepada all this minyak punya ni, either this support or this support. Whatever it is. Saya nampak 3 wave, saya akan cari untuk Chevron, saya akan cari untuk, tapi ini bukannya H1, H4 daily. Mana satu lagi? Exxon. Kita dah terlepas dekat sini yang ini hari tu, Pian. Ingat tak, Pian? Kita terlepas kat sini, kita terlepas yang ini. Ini terlebih. So jangan terlepas yang ini. Kita terlepas yang ini. Satu berposen-posen, tak silap saya, berposen-posen dengan dia punya ni. Sini ke? Saya pun tak ingat kat mana. Kita dah terlepas yang ini dulu kan. Kita tak nak terlepas yang ini Commodity is doing great, but of course there will be, dia tak ada benda yang bergerak lurus. Ni sekarang tengah bergerak lurus. Tunggu dia correction dahulu, then kita cari. Okay, this is satu structure. Ini satu structure. Okay, kita tunggu yang ini. Masuk 10% dulu tiap lekuk.
Pengsan. tak nak yang ini boleh buat reta. Yang minyak tadi dia futures dia tak roll over kan. Sia-sia. Jadi yang kalau komoditi semua naik kan, antara yang kita pernah sebut tak ada dalam, saya dah tutup itu. Ingat? Okey, ni dah berlaku. Kita dah nampak reset dia. Though dia buat macam ni, ini adalah saya terpaksa lukis dia sebagai flat kan. Saya terpaksa lukis dia sebagai flat. Faham kenapa saya lukis dia sebagai flat? Dan dia betulkan cuma struktur ini. Ini 1, 2, 1, 2. Faham? One more low, satu lagi low. Ni time frame kecil anda akan nampak kenapa satu lagi low. Kalau dia flat, kalau kita katakan ini flat, 1, 2, 3, one more, 4, satu lagi kena ada divergence. Ini kena ada divergence. Faham Pian? Ini yang nak buat reta. Ni antara yang nak buat harta. Okey? Kita kat mana tadi? Ini adalah samalah dengan yang lain-lain. Kita kat mana tadi? Gold. This is a better that one for you. Yes. Sebab itu kita kena katakan bahawa itu flat. Sekali lagi, nampak tak structure dia? Pergi zoom out sikit, buka besar sikit. Tengok. Kita kena letakkan structure ini sebagai flat. Ini sebagai flat. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan against this support. Maksudnya kalau saya masuk yang ini, saya punya ni adalah di sini. Stop loss. Ataupun saya letakkan equity yang mencukupi sehingga level ini. 50% or whatever percent, 10% daripada level masuk tu saya akan mula hedging. Faham tak? Ini untuk portfolio jangka panjang. Ini bukan untuk anda trade. 10% or whatever percentage anda letakkan dalam portfolio anda, 10% ke 50%. Kalau dia draw down, what you do is di sini anda mula hedging. Okey, yen. Okey. Lain daripada tu, Barrick sama, kita masih menunggu kepada pergerakan ini. Samalah dengan gold, samalah dengan indeks lain. Barrick ni mungkin dia sampai kat sini je. Turun lepas tu naik. Tapi kalau gold kuat, kalau dolar kuat, then ini boleh berlaku. Biarpun indeks lain naik. Dan itu membenarkan untuk 4 dan 5 dekat indeks di indeks Australia tadi, kita ada few indeks utama seperti IBEX, benda yang sama. Okey, Euro AUD one more low. Ini adalah sesuai dengan, saya tukar balik chart kita. Ini 1, 2 dan kita sedang buat wave 3. Ini kalau anda agresif 1, 2, 3 ni anda boleh masuk. Kalau anda agresif, sebab dia tak break A ni lagi. Cumanya syarat dia untuk nak jadi nest dah cukup. Ini buat high. Faham? Tak kisahlah dia 1 ke 2 ini ke, 1 ni kat sini ke, 2 ni kat sini ke, dia sama je. Sebab syarat dia untuk nak jadi nest dah cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Faham? Dia cukup syarat. Cumanya dia tak break structure ke atas.
Jadi kalau anda agresif, ini ada tempat entry di M15 ya, kat bawah. Dah ada A, B kat situ. Di time frame kecil ya. Time frame kecil. Okey. Apa tu? Euro AUD. Euro GBP. Euro GBP tak ada apa. Ni sideway. Ini tak ada apa. Kita letakkan 4, mungkin 4 habis. Ni tapi 4 ni agak shallow. 4 ni tengok. Anda nampak tak? Ini 2 dengan 1. Ini 3 dengan 4. Nampak? Ini 1 kepada 2. Ini 3 kepada 4. Jauhnya saiz dia. Sebab itu saya tak minat kepada yang ini. Tak minat. Dan kalau anda ambil kepada equal leg daripada high di sini, 1 dan 2 ni, okey, anda berada dalam zon berkenaan. Faham tak kenapa Euro GBP saya tak minat? Tak. tak minat. Kalau anda zoom out lagi, selagi dia tak break A ni. Kalau dia break A, then anda dah ada satu kaki. Maksudnya, dia break A sini, satu. High, low. Tak minat. Tak minat. Ini adalah obviously structure flat. Tak dapat apa. Tak dapat nak buat apa Euro GBP dia. Tak dapat nak ditolong. Tak dapat nak ditolong guys tu. Okey. Tapi untuk ni kita jangkakan masih ke atas sebab oleh US dollar. GBP AUD because of US dollar, we are looking at this. Ini yang Fifi menang tempat nombor 3 semalam kan Fifi. Euro GBP, ini ada setup. Ini ada setup. Ini buat high 1, 2, 1, 2 dan 3. Sini ada setup. Kalau anda agresif, anda boleh cari peluang untuk GBP AUD. Tapi yang lebih cantik, yang pemenang tempat nombor 1 adalah New Zealand Dollar NJ, New Zealand Dollar JPY. But ingat, pada hujung structure untuk indeks dan juga US dollar, paling best adalah, paling banyak momentum adalah crosses, cross dynamic. Sekiranya ini buat pullback 3 wave, ini dah cukup high, dah ada high tapi dia tak buat satu lagi. Saya nak satu lagi high. Then, sebabnya 1, 2, 3, 4, saya nak satu lagi high. Dan ini saya akan masukkan. Saya akan masuk satu entry untuk GBP NZD. Mind you, anda dekat hujung. Anda berada dekat hujung trend dia. Dekat hujung untuk wave 3. Hujung wave 3 ni. Okey. So, saya minat untuk GBP NZD sekiranya satu lagi high berlaku, belum. Dan pullback dalam 3 ataupun 7 ataupun 3 atau 7 swing. Betul, untuk indeks Italy cash nak tarik Fibo extension. Italy cash 40. Kalau tengok Italy ni, kalau tengok yang ni sekejap sampai kat dia punya ni. Biar dia load sekejap. Ini adalah March. Sekejap. Bagi dia load sekejap Sampai kat cat ni Pian. Okey. Alah. Okey. Dia simple je Pian buat benda ni. Lepas tu anda letakkan RSI 1, 2. Okey. Anda ada full reset. Okey, apa-apa hal ini adalah 1. Okey, ini March. Ini tempat anda pullback kan. Sekejap. Sekejap, cat di tengah load.
Okey. Ini satu. Ini dua. Hai. Sekejap, tunggu cat dia dulu sekejap Dah habis tak? Kalau tak kita main kejar-kejar ni. Itulah. Kena tunggu server load. Anda kena tengok yang ini. Tengok apa beza dia. Ini dengan yang ini. Ini tak ada, belum ada reset kepada sebesar ini kan. Kejap. Tunggu dulu. Okey. Kalau saya ambil higher probability, kita akan katakan bahawa ini adalah satu. Japian. Ini satu, ini dua. Main kejar-kejar aku. Lukis dekat cat je lah. Okey. Ini satu, ini dua, dan kita tengah lihat kepada cycle. Saya ada cat ni tapi saya tak letakkan dekat kita punya ni. Ni adalah dia. So, untuk high di sini, ini adalah 1, kita tengah tunggu 2, 3, 4, 5. Benda ni kan? Kita tengah tunggu 2, dia sama. Ini A, ini B, ini C. Ni kan? Faham? Invalidation dia kalau weekly adalah ini. Ni invalidation dia. Ni pun sama, flat. Jadi kalau nak tarik Fibo dia, kelang kabut lah. Dia boleh jauh sikit. Tapi kalau tengok ke time frame yang lebih kecil, kita tengah buat wave 3. 1, 2, 3. Belum ada divergence. Kita mungkin 1, 4 dan 5. Barulah C. Ni kat sini. Benda sama. Simple dia lukis. Lukis tak ada. Kalau saya lebih kepada tak kisah dia ingat tak yang saya cerita semalam melabur. Apa beza melabur? Melabur saya masuk untuk flat. Ingat tak kita cerita semalam? Melabur trade adalah WXY dan zigzag sahaja. Scalping segitiga dan yang trading tengah, tapi segitiga saya masuk untuk scalping. Tetapi untuk melabur, untuk yang ini, anda tak trade ini dekat H1. Structure ni bukan H1 punya structure, ini weekly dan daily. Yap. Yang ini break high dengan 5 wave dalam yang kecil. Yang ini Yang ini break high dengan yang apa? Yang ini. Ini cuma 3 wave kan? Yang ini tak ada ini dia tak break previous high tau. So ada kemungkinan ini adalah flat. Sebab nampak dia cuma 3 wave. Nampak? A, B dan C. Ini A, ini B, ini C. 1, 2, 3, 4, one more, 5. Chart dia sama je. Anda ambil France, Anda ambil Italy, Anda ambil lah mana-mana lah. Sama je. KLCI masuk sama. You have one idea mana satu lagging, mana satu concurrent. Ini concurrent. Ini concurrent. Sama dengan apa? Ini sama dengan S&P 500, sama dengan Dow. Ini tak sama dengan DAX. DAX dia lemah sikit. DAX sebab high di sini tak buat high. Itu DAX.
Ni DAX. DAX ini tak buat higher high ni. Ini tak break. Yang Italy tadi break. Tak kisah dia break atau tak break. Ini 3 wave. Sebab itu kita dapat jadikan yang sana tadi sebagai apa? Sebagai flat. Okey, tak kisah sini 5 ke 3 ke, saya boleh jadikan ini 3. Simple. A, B, C, W, X, Y main dengan dia je. Apa pun, ini tetap 5. Faham tak? Tak kisah. Dia 3, 3, 3 ataupun 3, whatever. Ini tetap 5. 3, 3, 3, 5. Tak wujud lagi structure tu. Structure tu tak wujud lagi. Nanti kita buat. Structure tu tak wujud lagi. Tapi kan nanti kita buat dia. 3, 3, 3, 5. Cantik nombor tu sendiri. Hari ni hari Rabu. Okey, kita tengok kepada GN tadi. So apa yang kita tunggu adalah GN sekiranya satu lagi high berlaku dan ke bawah. GBP AUD ini pemenang tempat ketiga. New Zealand dollar, US dollar, sekiranya bounce ini berlaku, anda boleh cari untuk ni. Tak kisah ini adalah 1 ke 2 ke kan. Apa pun 3 wave pertama kita akan cari untuk short. Okey. Pilih salah satu sama ada New Zealand dollar ataupun GBP AUD sebab dia sama. Jangan masuk dua-dua pengsan terduduk. Tiga-tiga kau kena stop loss. Okey. Apa sama juga untuk apa ni? New Zealand dollar JPY apabila ada nampak 3 wave ini pun break. Ini pun break. Mana break kat situ? Sekejap. Ini break. Break out ke bawah. Jadi kita dah ada structure. FTSE ni yang saya teropong sekarang adalah FTSE selepas A ni break. Syaratnya kaki ketiga kena break out the divergence di sini. Yang A punya divergence. Kalau time frame kecil tadi ada divergence. Okey, itu adalah apa yang kita sedang tunggu dalam pasaran. Ada soalan lain untuk instrumen yang dekat XM. Saya tak dapat nak tunjukkan lain daripada apa yang ada dekat XM. Jelas? So untuk kalau tanya saya apa nak jadi FOMC malam ni, FOMC members mengundi. Dia tak ada mengundi malam ni. Malam ni dia orang meeting. Of course sekiranya ada, I won't be surprised kalau kita tiba-tiba ada kenaikan kadar Fed Fund Rate malam ni. Ni maksud saya tak terkejut. Sekiranya tiba-tiba ada kenaikan kadar faedah. Mana ni? Saya cari dulu Mana saya letak dia punya ni? Data US Department GDP now. Baik. Tak adalah pula kat sini. Saya save dia kat mana? Adalah dalam ni, tak apa. Saya tak terkejut kalau malam ni tiba-tiba Fed naikkan polisi. Saya tak terkejut. Sebab Fed is really behind the curve. Kalau dia buat benda tu, dan anda akan dapati market jatuh dengan mencanak, dengan teruk. US dollar akan naik dengan banyak. Kita ada structure flat di indeks. So itu boleh berlaku. Kalau itu berlaku, gold jatuh macam ni. US dollar akan naik. Konsensus tahun ini, setakat ini berdasarkan untuk apa?
berdasarkan meeting pada Disember lepas, itu projection materials yang last. Sekejap ya. Okey, ni adalah dalam ni semua dekat sini. Kalau kita lihat kepada dia punya, sekejap bagi dia load sekejap. Okey, semua ni dalam ni. Kalau kita lihat kepada yang kita untuk tahun 2022 dia berdasarkan yang ini pada mesyuarat Disember untuk 2021, yes, kekal 0.1. Ingat 0.1 ni sebenarnya itu median figure. Next figure dia adalah 0.3. 0.3 adalah 1 kali rate hike. Yeah. Next adalah 0.6. Jadi ini adalah 2 ke 3 kali. Itu konsensus, itu median rate dia. Central tendency dia. Boleh, Fi? Berdasarkan yang ini, kita akan ada 2 ke 3 kali rate hike. Range dia adalah 2 ke 4 kali. Ini range. Maksudnya, diorang mengundi ni ramai yang memilih di antara okey, ramai yang memilih 2 ke 3 kali rate hike. Tapi ada yang mengundi untuk 4 kali rate hike. Okey. Kalau kita tengok kepada yang ini nampak kepada 3 kali. 4. 3 kali. Saya 0.125. Itu rate sekarang. Rate sekarang ada, ingat ini semua adalah dibundarkan nombor dia. 0 ke 0.25. Jadi rate middle rate dia 0.125. Itu yang ada nampak 0.1 kat sini. Next adalah 0.25 ke 0.50. Jadi nombor dia adalah 0.3 berapa-berapa tu. Itu 1. Lepas tu adalah 0.50 ke 0.75. Itu 0.6. 2. Ni 2 tadi. Itu cara kira dia. Biasanya rate hike adalah sebanyak 25 basis point untuk Fed ni. Okey? Ni kena macam ni lah. Saya cuma tengok benda ni cuma untuk panduan. Tapi apa decision nak masuk, saya tengok benda ni. Jadi apa-apa dia nak buat meeting malam nanti, dia nak naik ke, dia tak naik ke, ada stop loss, ada TP kita, ada tempat entry kita, kita cuma ikut sistem. Pukul 3 pagi nak keluar tu, baik saya attack dalam COC sebab Legend League baru akan start besok. Kan? Kumpul profil lagi, bermanfaat. Boleh? Okey. Jadi saya minat kepada New Zealand dollar lah against US dollar. Okey. Jadi itu saja untuk petang ini. InsyaAllah jumpa lagi pada Follow the Bull Show pada malam nanti. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada malam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.